اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 32, baris yang ke-9 daripada atas. Pati Paridah, muka surat 32, baris yang ke-9 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Sifatun nafsiyatun, satu jua, iaitu sifatun nafsiyatun, ataupun iaitu satu jua sifat nafsiyah ni, wujud. Arti nafsiyah ada itu dibangsakan kepada diri zat dan tidak bercerai ia dengan zat. Sifatun nafsiyatun. Kemudian di bawah tu sifatun salbiyatun. Muka surat sebelah sifatun ma'aniyun. Kemudian sifatun ma'nawiyatun. Sifatun satu mufrad, sifatun atu lafaz jamak, mufrad tasniyah jamak, mufrad satu, tasniyah dua, jamak tiga ke atas. Ni hak bahasa Arab lah. Adapun bahasa Melayu tak ada, dia satu perkataan sahaja. Bahasa Melayu cukup mudah, dia hanya satu perkataan. Kemudian kalau dua, disebut dengan bilangan. Dan kita katalah satu sifat, dua sifat, tiga sifat. Ada ni kalau bahasa Melayu kita kan. Tapi kalimah perkataan tu sama. Ada pun orang putih, dia ada singular plural, lain dah ejaan dia. Ada ni, dia ada singular plural ni, dia lain dah ejaan. Arab pun samalah, mufrad tasniyah jamak, lain dah dia punya ejaan dia. Ada pun bahasa Melayu dah sama je. Kalau kita katalah seorang rasul, dua orang rasul, tiga orang rasul, rasul je. Bahasa Arab seorang rasul, rasulun. Dua orang rasul, rasulani. Tiga orang rasul, rusulun. Lain dah tu. Kalau satu kitab, kitabun. Kalau dua, kitabani. Kalau jamak, kutubun. Jadi sebutan tu sudah bertukar. Kita dah sama je sebutan. Seorang rasul, dua orang rasul, tiga orang rasul, tapi sebutan sama. Itu bahasa Melayu. Jadi mudah pada ni. Bahasa putih dia dua, singular dengan plural.
Dua ke atas tu plural. Arab dah. Dua tasniah. Sifatun sifatani. Sifatun jamak taksir dia panggil. Sifatun satu. Sifatani dua. Dua sifat. Sifatun tiga ke atas. Jadi di sini dia je dengan sifatun nafsiyatun, sifatun salbiyatun, sifatun ma'aniyun, sifatun ma'nawiyatun. Sebab apa? Sebab sifatun nafsiyatun hanya satu, wujud. Salbiyah ada 5, kidam sampai ke wahdaniyah. Ma'ani ada 7, kudrah sampai ke kalam. Maknawiyah pun sama, ada 7, kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman. Adapun nafsiyah satu je, sifat wujud. Jadi sifatun nafsiyatun. Ini asal dia gitulah. Walaupun kita ni kita jawi, tapi jawi tak jawi pun dia menggunakan kaedah Arab. Dia menggunakan kaedah Arab. Jadi selesai pembicaraan 13 sifat. Belum lagi selesai ni, sebab kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan sampai kaunuhu mutakalliman belum lagi dibicarakan. Tetapi kitab Faridatul Faraid, Pati Faridah ni rumusan. Dia mengikuti jalan Imam Asy'ari. Yang mana jalanan Imam Asy'ari, sifat yang wajib kita mengetahui secara tafsil 13 wujud sampai ke kalam. Jadi selesai dah 13. Jadi sebelum nak sambung kaunuhu qadiran tu, jadi didatangkan pecahan sifat terlebih dahulu. Pada ni satu laginya, kita nak faham sifat maknawiyah kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman, kita kena faham hak sifat ma'ani terlebih dahulu. Kudrah, iradah sampai ke kalam. Sebab tu dia akan datang apa dia sifat ma'ani. Barulah pergi kepada apa kau dia sifat maknawiyah. Sebab sifat maknawiyah ni sifat yang melazimi bagi sifat ma'ani. Berekir dia panggil. Ada ma'ani, maka sabitlah maknawiyah bagi Allah. Allah bersifat dengan sifat kudrah, Allah bersifat dengan kaunuhu qadiran. Jadi kaunuhu qadiran ni melazimi bagi kudrah. Jadi kita nak faham hak maknawiyah ni, kita kena faham apa dia sifat ma'ani. Apa dia sifat ma'ani? Dia panggil sifat ma'ani tu sifat pesan mana. Faham apa dia sifat ma'ani, insya-Allah fahamlah apa dia maknawiyah. Kenapa sifat ma'ani sahaja ada kaunuhu? Kenapa sifat nafsiyah wujud, sifat salbiyah kidam sampai ke wahdaniyah 5 sifat, kenapa tidak ada kaunuhu? Ni secara fardu kifayah. Jadi pembahagian sifat ni, hak ni fardu kifayah. Untuk kita betul-betul memahami apa dia satu-satu sifat tu. Ni bukan pegangan ni. Ni untuk kita memahami wujud ni, sifat macam mana wujud ni. Kidam ni sifat macam tu sahaja. Lepas tu pergilah kepada nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Ini semua dipanggil istilah ilmu. Istilah ilmu ni ulama yang buat. Lepas tu tak sudut tanyalah, dalil hadis mana hak nafsiyah salbiyah. Ini istilah ilmu dengan bahawa ulama yang meletak nama-nama ni. Hak biasa tu buat misalnya macam ilmu tajwid itulah. Macam ilmu tajwid itu kan, diletak panggilan dia apa tu? Hak tu iqlab, hak tu izhar, hak tu idgham. Pecah dua pula. Idgham bi gunnah dengan bila gunnah, pecah dua. Lepas tu ada ikhfa.
Kenapa dia letak nama tu? Mana hak nama tu semua istilah yang dibuat oleh ulama. Ada ke Nabi bersabda ikhla, ikhfa, izhar, idgham? Tak ada tu, tapi ulama yang buat istilah tu. Pada ni ulama yang buat. Kalau kata ikhfa, sembunyi, apa makna sembunyi? Ikhla, tukar, apa makna tukar? Tu. Pada ni. Tapi kita tak pernah terjemah dah ikhfa sembunyi dah. Tapi asal lurah di ikhfa tu sembunyilah. Ikhla tu tukar, tu asal makna. Tapi itu semua istilah yang ulama buat, nak memudahkan kita nak baca Quran. Tapi kalau ada hadis dah, izhar ke, ikhfa ke, ikhla ke, tak ada hadis tu. Itu istilah ulama untuk memudahkan kita. Ni sama juga ni, pembahagian ni ulama yang buat. Nak jadi kita lagi kemah pemahaman kita. Sifat wujud tu sifat macam mana? Hak pegangan kita clear dah. Allah ada sedia kala, tidak ada kesudahan. Clear dah, sesal lah pegangan kitanya. Tapi dia nak bahas satu-satu pula ni. Sifat wujud ni sifat yang macam mana? Sifat kidam bakak ni sifat yang macam mana? Sifat kudrah iradah sifat yang macam mana? Faham dah kita kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, yang melazimi bagi kudrah dan iradah. Jadi yang pertamanya sifatun nafsiyatun. Ni pun kadang-kadang payah juga ni nak ingat tau. Tapi kalau tanya sifat nafsiyah ada berapa? Lambat jawab tu jadilah tanya. Sebab dia satu je. Hak satu pun lambat jawab, jadi hak lain. Sebab satu. Salbiyah 5, ma'ani 7, maknawiyah 7. Tanya hak satu cotek. Hak satu cotek tu. Sifat nafsiyah ada berapa? Duk tanya, duk mikir, dia cukup ah. Hak satu cotek tu pun tak boleh nak jawab dengan segera. Sifatun nafsiyatun, satu je. Mana satu ni? Iaitu wujud, sesatu. Apa makna sifatun nafsiyatun ni? Erti, mana ertinya lah kalau kita biasa kau. Erti mana ertinya? Erti sifatun nafsiyatun ni, ada itu sifat wujud tu dibangsakan, dinisbahkan kepada diri zat. Jadi diri itu nafsun, diri zat. Jadi dibangsa nafsiyah, dimasuk ia nisbah. Dia nisbah ni kita jemah dengan dibangsakan kepada nafsun, kepada diri. Jadi sifatun nafsiyatun ni, sifat wujud adalah nafsiyatun yang dibangsakan kepada diri zat. Tu terjemahan dia. Dan tidak bercerai ia dengan zat. Tu kita cerita semula, tidak bercerai. Dibangsakan kepada diri zat. Sehingga kan pandangan Imam Asy'ari, sifat wujud ni zat dah. Jadi sifat wujud ni ainul maujud dia panggil. Sifat wujud ni adalah diri kepada zat yang ada tu. Jadi seolah-olahnya kok sifat wujud bukan sifat. Sebab kita gini, sifat dengan zat berbeza. Sifat ni maqama bi ghairi, zat maqama bi nafsi. Maqama bi nafsi. Hatu zat. Ni istilah ni kita insya-Allah kita tak pelik benda ni, cuma bunyi kau Arab tu pelik. Jadi sifat maqama bi ghairi, perkara yang menumpang di yang lain.
Ma tahayyaza bi ghairi. Perkara yang menumpang di yang lain. Kini kita buat contoh kepada hak makhluk. Mana sifat mani? Itu sifat. Dia menumpang di zat. Apa di zat? Gula. Jadi gula tu zat. Adapun mani sifat yang menumpang di yang lain, menumpang di gula. Jadi sifat tidak ada yang tidak menumpang. Sifat mesti menumpang. Tak ada ni. Menumpang di zat gula. Jadi zat gula ni maqama binafsi, barang yang berdiri sendiri, yang tidak menumpang di yang lain. Sifat bukan. Zat gula ni menumpang di yang lain ke tak? Sifat gula menumpang juga, kena duduk dalam bekas. Bukan menumpang maksud begitu. Adakah zat gula ni perlu kepada benda lain? Ada. Cuma budak bekas, cerita lain tu. Adapun gula, gula mesti menumpang di mani mesti menumpang di zat gula. Memang tidak boleh pisau. Boleh tak kita pergi kedai, saya tak mau beli zat gula, saya nak beli sifat mani yang menumpang di gula. Tak boleh. Pada ni. Sebab sifat mesti menumpang di yang lain. Adapun zat tidak menumpang di yang lain. Ada ni. Itu beza antara sifat dengan zat. Sebab tu nanti kita akan masuk kepada sifat yang keempat. Qiyamuhu ta'ala binafsi. Berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Itu makna kepada zat. Sebab apa? Sebab Allah ni zat, diri Tuhan yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Apabila Allah Ta'ala ni zat, diri Tuhan yang wajib ada, pastilah zat berdiri sendiri, tidak menumpang di yang lain. Kalaulah menumpang di yang lain, makna Allah bukan zat, Allah hanya sifat jua. Mustahil. Sebab Allah bukan sifat, Allah bukan kudrah, Allah bukan iradah. Allah zat yang wajib ada, yang bersifat dengan kudrah. Allah zat yang wajib ada, yang bersifat dengan iradah. Kudrah, iradah, sifat yang ada di zat Allah. Allah adalah zat yang wajib ada, bukan sifat. Bila Allah zat, Allah berdiri sendiri, tidak menumpang di yang lain. Sebab Allah adalah zat, Allah bukan sifat. Tu baru boleh faham molek qiyamuhu ta'ala binafsi. Kita bicara dahulu. Kenapa Allah bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsi? Sebab Allah zat. Kalau qiyamuhu bi ghairi, berdiri di yang lain, itu bukan zat, itu sifat. Allah bukan sifat, Allah bukan kudrah, Allah bukan iradah. Allah zat yang wajib ada, al-zat al-wajibul wujud dia panggil. Al-zat al-wajibul wujud. Allah Ta'ala ni zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan, yang bersifat dengan sifat kudrah, yang bersifat dengan sifat iradah. Jadi zat tidak menumpang di yang lain. Bila Allah zat, maka Allah bersifat dengan qiyamuhu ta'ala binafsi. Jadi sekarang ni hak menumpang di yang lain adalah sifat. Jadi wujud ni adalah sifat. Sifat bagi zat Allah yang wajib ada. Tapi jalanan Imam Asy'ari, walaupun pecah dua pandangan di kalangan murid Imam Asy'ari, wujud adalah ainul mawjud dia panggil. Ni semua fardu kifayah. Sifat ada ialah diri perkara yang ada. Mawjud tu perkara yang ada. Mana mawjud? Zat Allah.
Kalau pergi kepada kita, mana maujud? Inilah maujud. Tubuh kita ni maujud. Benda yang ada. Jadi wujud sifat. Wujud ni adalah ni maujud ni. Jadi kalau begitu wujud dengan zat tu wujud bukan sifat. Kalau kira-kira wujud bukan sifat. Sebab apa? Sebab wujud dengan maujud ni hak tula je. Hak sama. Padahal kalau sifat lain-lain, sifat lain, zat lain, baru betul sifat. Tapi kalau wujud adalah ainul maujud, diri benda yang ada ni, zat ni. Jadi wujud ialah zat, zat ialah wujud. Hak tula. Jadi wujud bukan sifat. Jadi seolahnya gitu. Seolahnya wujud bukan sifat. Memang ada pandangan yang seumpama tu. Kalau gitu sifat jadi dua belah. Memang ada pandangan kata sifat dua belah. Wujud bukan sifat. Dia bahas kau tu. Tapi hak jalanan Imam Asy'ari yang masyhurnya, wujud dia bilang sifat juga. Itu dia panggil tasammuh. Buat mudah-mudah cerita. Buat mudah-mudah cerita je. Tapi sebenarnya bukan sifat. Sebab apa? Sebab wujud ni dah. Ni zat ni dah wujud. Jadi hak tula dia bukan sifat lah. Tapi kenapa bilang sifat? Yalah cara mudah-mudah bilang sifat lah. Kenapa boleh bilang kat sifat? Sebab dia kata boleh susun mubtada khabar. Macam kita pergi pada sifat Allah. Allah hadir. Allah murid. Allah maujud. Boleh susun mubtada khabar tu. Allah ialah yang kuasa. Allah ialah yang berkehendak. Allah ialah yang ada. Jadi boleh sebut sebagai wujud tu sifat jugalah. Yang 13 walaupun kisah Allah-Allahnya memang bukan sifat. Sebab apa? Sebab wujud tu zat dah. Sifat apanya? Ibadah dia. Tapi setengah pandangan mengatakan, Imam Asy'ari mengatakan wujud ialah diri zat ni. Maksudnya apa tu? Maksudnya tidak bercerai ia sifat wujud dengan zat. Ni. Tak bercerai maksud apa? Tidak bercerai, tidak suku-suku pada reti. Dia sebenarnya sifat dengan zat memang bercerai, perkara lain-lain. Tapi kenapa kata sifat nafsah, sifat wujud tidak bercerai? Tidak bercerai pada reti. Faham tak? Tidak bercerai pada reti. Antara ada dengan zat, reti kita, faham kita ni boleh bercerai tak? Zat yang ada, kita boleh pisah tak pengertian? Tak boleh nak pisah. Sebab apa? Jadi macam tadilah, seolah-olahnya sama je dua tu. Zat dengan wujud seolahnya sama. Ada ni. Seolahnya sama. Ada pun sifat lain, hak tu kena reti suku. Zat yang ada, okeylah. Ada tu ada sedia kala ke ada yang baharu? Kita bincang semula tu. Ada tu adalah. Ada tak sifat kudrah ke lemah? Kena bincang lain tu. Ada pun antara zat dengan wujud boleh bincang lain. Zat-zat lah. Nanti dulu. Zat tu wujud ke tak? Ada bincang dah. Sebab apa? Sebab tidak tergambar di akal kita satu zat tanpa sifat wujud. Cuba kita fikir. Boleh mari tak di akal kita satu zat tanpa sifat wujud? Boleh? Satu zat tapi tak ada sifat wujud. Boleh fikir? Kita fikir sekejap. Kok mari kan kok akal kita? Satu zat, kita pergi pada makhluk lah. Satu benda. Satu benda, stokor benda tu, tapi tak ada sifat wujud. Boleh? Boleh tak? Boleh? Tak terima, tak tergambar di akal. Tapi satu perkara
Akal boleh terima satu perkara tu koding, satu perkara tu baharu. Akal boleh terima tu. Hak kodingnya Allah Ta'ala. Hak baharunya hak kita ni. Mana satu zat tu akal boleh terima. Hak koding akal boleh terima. Tak koding zat yang baharu, zat makhluk lah. Tapi antara zat dengan wujud, boleh tak terima akal satu zat tanpa wujud? Boleh terima? Pagi lagi ni. Pagi lagi ni. Mana tak boleh terima akal. Tak tergambar di akal satu zat tanpa sifat wujud. Lepas tu dia panggil tidak bercerai. Tidak bercerai pada reti. Kalau kata wujud tu sifat, memanglah suku-suku. Sifat lain, zat lain, bercerai. Suku-suku asing-asing. Tapi sini dia kata tidak bercerai, tidak bercerai pada reti. Reti yang sama. Antara zat dengan sifat wujud, reti yang sama. Sifat lain kita bincang semula. Pada ni, sifat lain kita bincang semula. Tapi zat dengan wujud, tu hak sama, hak tula je. Seolah-olahnya. Batulah pandangan Imam Syarif mengatakan wujud ainul mawjud. Wujud adalah diri perkara yang ada. Jadi hak tula seolah-olah seperti hak tula sebab tak bercerai pada reti. Tapi lain-lain sebab wujud adalah sifat. Zat Allah adalah zat. Jadi sifat seumpama ni lah dipanggil sifat yang dibangsakan kepada diri. Sifat yang dibangsakan kepada zat. Sebut kata wujud, akal kita ni tuju kepada diri lalu dah. Pomak ada ke tak? Pomak ada. Ada tu otak kita nampak di tubuh pomak lalu dah. Ada ni. Sebut kata pomak ada ke tak? Pomak ada. Jadi kita dengar kata pomak ada ni, otak kita, pemahaman kita terus tuju kepada diri pomak, tubuh pomak. Pomak ada. Ada. Nanti dok mikir dulu zat pomak ada ke tak? Sebab mikir dah lah. Sebut kata ada. Hati kita, pemahaman kita terus tuju kepada diri pomak tu. Kemudian pomak ada ni, pomak ada tak sifat kudrah? Tak ada, lama dah terlantarnya. Tu bicara semula. Pomak ada tak sifat kudrah? Pomak gagah sekarang ni. Boleh menyaku, boleh berkebun dah. Sebelum tu je dia terlantar. Jadi hak sifat lain, sifat kudrah ke, sifat lemah ke, kita bincang semula. Tapi antara zat dengan sifat wujud, tu hak tula je, seolah-olahnya getih lalu dah. Kalau kata pomak ada, mana hati kita, pemahaman kita direct tuju kepada diri pomak, zat pomak. Diri tu dipanggil nafsi, nafsiyah, sifat yang dibangsa kepada diri. Sebut kata wujud, mana pun ni kita terus tuju kepada diri perkara. Sifat bangsa diri, nafsiyah. Tu je, nak faham kat tu je. Dan kalau kita tu balik, memanglah gitulah dah. Ke mana? Wujud lah, ada lah. Tapi otak kita tak tuju lagi kepada diri seseorang. Tak dah. Sebut kata ada. Ni pemahaman kita, otak kita, hati kita terus direct tuju kepada diri sesuatu. Diri sesuatu dia panggil nafsi, nafsiyah. Diri zat tu lah. Mana? Tak, kita ni nafsiyah, senafsiyah sebut sok modal. Tapi nafsiyah tu bahasa Arab. Kenapa wujud dipanggil sifat nafsiyah? Terjemahannya sifat yang dibahasakan kepada diri. Kenapa? Kerana sebut kata wujud, hati kita terus tuju kepada diri perkara.
Itu sifat bahasa diri. Itu pandangan Imam Asy'ari mengatakan dah. Satu pandangan lah. Sebab dia kalau murid Imam Asy'ari sendiri pun berkhilaf pada dua pandangan. Apa maksud wujud adalah ainul maujud. Wujud adalah diri sesuatu perkara yang ada. Jadi maknanya macam wujud ni bukan sifat lah jadinya. Sebab kalau sifat lain, zat lain. Tiba-tiba wujud tulah zat. Zat tulah wujud. Jadi bukan sifat. Betul? Ada depan mengatakan sifat dua belah. Wujud bukan sifat. Wujud tu zat Tuhan dah wujudnya. Zat Tuhan tu dah wujudnya. Tapi hak kebanyakannya wujud tu sifat. Tapi walaupun wujud tu sifat, sifat yang dibangsakan kepada zat tu dah. Sifat yang dinisbahkan kepada diri, kepada zat. Tak bercerah, mana apa? Tak bercerah pada reti. Tak bercerah pada reti. Sifat lain pun tak boleh bercerah juga hakiki dia. Sifat lain pun tak boleh bercerah. Tadilah boleh bercerah tak manis dengan gula? Tak boleh. Tak boleh bercerah antara manis dengan gula. Tu manis pindah ke dalam air, tu sifat manis tu. Menumpang di zat air pula, dah zat gula larut dalam zat air, jadi sifat manis di gula pun duduklah pula di zat air. Sebab apa? Sifat zat gula sudah larut dalam zat air. Tapi makna boleh tak kita nak pisahkan antara manis dengan zat gula? Tak boleh. Tak boleh. Sifat mesti berada di zat. Sifat manis mesti berada di zat gula. Tidak ada sifat tanpa zat, dan tidak ada zat tanpa sifat. Mana dua-dua antara zat dengan sifat tu tak bercerah hakiki dia. Memang tak bercerah, tapi pada makna bercerah kita boleh fikir. Sifat ada satu perkara, sifatnya macam mana sifat, tu bercerah pada reti, kita boleh fikir semula. Adapun antara zat dengan sifat wujud, tak bercerah pada reti. Hak tula je antara, seolah-olahnya hak tula antara sifat wujud dengan zat. Sebab tu dipanggil sifat wujud ni sifat yang dibangsakan kepada diri zat. Sebab bila sebut kata ada, maka hati seseorang ni akan tuju kepada diri perkara. Itu sifat nafsiyah. Walaupun hak ni fardu kifayah pun, hak kita mengaji sifat 20 ni memang kita tak lepas daripada sebut istilahnya nafsiyah, salbiyah, ma'ani, maknawiyah. Jadi kita kena nafsiyah, sifat bahasa diri. Sebab apa? Sebut kata ada, hati kita, akal kita direct tuju kepada diri perkara. Itu sifat bangsa diri. Akal dan akal tidak boleh terima pun kalau sifat wujud ni, ni akal tak boleh terima pun satu zat, satu benda yang ada ni tanpa sifat wujud, tak boleh tak terima. Tapi zat yang bersifat tanpa sifat kidam, boleh terima. Zat makhluk lah tanpa sifat kidam. Zat tanpa sifat kudrah, tu orang ramai hak terlantar. Mana ni? Faham tak dia? Tapi lu terima akal tak? Satu zat tapi tak ada sifat wujud. Kalau tak ada sifat wujud tu dalam kubur hancur dah tu lah. Tak ada lah pok maknya. Kalau tanpa sifat wujud, tak ada lah sifat wujudnya bagi pok mak. Pok mak tak ada lah, dah kubur dah hancur lebur dah. Ada dia. Boleh kita fikir satu zat, satu benda tanpa sifat wujud? Tak boleh fikir. Boleh kita fikir tak satu benda tanpa sifat kidam? Boleh lah kita. Kita bukan sedia kala kita baru.
Itu sifat nafsiyah, sifat yang dibangsakan kepada diri perkara. Sifat salbiyah, sifat salbiyah hak 5 ni pula ni. Diterjemah dengan sifat yang dibangsakan kepada nafi, kepada ketiadaan. Erti diletak makna salbiyah dahulu, kemudian ada berapa di bawah tu. Adapun sifatun nafsiyatun disebut dulu. Satu iaitu sifat wujud. Apa makna nafsiyah? Baru didatangkan makna nafsiyah. Hak ni sifat salbiyah, didatangkan makna sifat salbiyah dahulu. Kemudian ada berapa? Dia dah faham. Iaitu 5. Pertama qidam, kedua baqa, ketiga mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, keempat qiyamuddin nafsi, kelima wahdaniyah. Dia tukar-tukar gitu jelah. Jadi sifat nafsiyah ni terjemahan dia sifat yang dibangsakan kepada nafi ataupun salbun. Sifat yang dibangsakan kepada ternafi ataupun sifat yang dibangsakan kepada ketiadaan. Nafi makna apa nafi? Erti nafi tidak ataupun tak ada. Itu nafi. Mana sifat salbiah ni sifat yang dibangsakan kepada tidak, sifat yang dibangsakan kepada tak ada. Itu sifat salbiah. Sifat yang dibangsakan kepada tidak ataupun tak ada. Mana? Qidam tak ada awal, baqa tak ada kesudahan, mukhalafah tidak menyerupai, qiyamuhu binafsih tidak berdiri di yang lain, wahdaniyah tidak berbilang. Hak sifat hak peseng nak erti dia kena sebut, kena tafsir dengan tak ada, tidak. Itu salbiah dia panggil. Satu sifat yang kita nak erti dia kena terjemah dengan tidak, tak ada. Itu salbiah dia panggil. Qidam sedia ni mana apa? Sedia ni macam-macam makna sedia. Sedia ada makna lama, sedia juga. Kita sedia kala dah duduk di sini, maknanya lama dah. Saya sedia kala dah bekerja di sini, makna lama dah. Tu sedia dengan makna lama. Sedia apa makna sedia ni? Tak ada awal. Tu memang sifat salbiyah. Nak erti dianya, kena tafsir dengan tidak, salbi. Ada. Macam mana sekarang ni? Berpindah dah lagi? Dah, kita kekal dah. Kita dah pindah tempat dah, kekal dah duduk kampung tu. Kekal dah kerja tu. Tak pindah kerja dah, kekal dah. Mana apa? Selesa dah kerja tu. Kekal dah. Sekarang ni apa makna baqa kekal? Tak ada kesudahan. Tu sifat Tuhan kekal mana tu? Tak ada kesudahan. Mana satu sifat yang nak erti dia kena terjemah dengan tidak, dengan tak ada, tu panggil salbi. Adapun kalau kita kata kuasa, kuasa tidak lemah. Tidak lemah tu bukan kita nak erti kuasa dengan tidak lemah, tu lazim dia je. Bila sebut kata kuasa, tidaklah lemah. Kalau sebut kata mengetahui, tidaklah jahil. Bila sebut kata mendengar, tidaklah peka. Tu lazim dia. Dah nak erti kuasa kena terjemah dengan tidak lemah. Dah. Sebut kuasa terfaham dah. Tidak lemah tu lazim dia. Bila kuasa tidak lemah mana? Bukan tidak lemah tu nak erti kuasa, bukan. Tapi tidak ada permulaan tu lah nak erti makna sedia. Tidak ada kesudahan tu lah nak erti makna kekal. Kan tidak gimana lain jadinya. Ada ni. Itu sifat salbi. Sifat yang dibangsakan kepada tidak, tak ada, itu salbi.
tidak menyerupai, tidak berdiri di yang lain, tidak berbilang. Tidak berbilang. Dia kalau kita buat misal kepada sifat salbi hak makhluk, si panggil sifat salbi juga. Sifat salbi hak makhluk, salbiah tu lah. Sifat salbi hak makhluk ni contohnya mandu. Apa dia mandu? Tidak boleh anak. Tadi mandu lah. Itu salbi. Tidak boleh beranak. Miskin, tak ada harta. Padahal sebab sebut kata miskin ni nanti dulu. Miskin apa? Nampak senang lenang. Miskin ilmu. Ada ni. Ada. Miskin tak ada harta. Nak reti dia, kena terjemah dengar tak ada. Miskin apa? Miskin tak ada harta. Pada ni. Bujang. Tahu bujang? Tak ada tok laki. Ni bujang. Hak bahasa Terengganu lah. Bujang bahasa buku ni hak belum berkahwin tau. Hak belum berkahwin dia panggil bujang belaka. Lelaki dengan perempuan pun panggil bujang tau. Mana budak lelaki yang belum berkahwin bujang. Budak perempuan yang belum berkahwin bujang. Ke tak panggil bujang? Tak panggil bujang dak. Hak lelaki je kita panggil bujang. Tu ada bujang seorang rumah tak berkahwin lagi. Kau puan panggil bujang kau. Kita kalau sebut kata bujang, orang puan janda. Bujang ni mana apa ni? Tak ada tok lelaki dia mati dah. Bujang. Tu salbi lah dia panggil. Nak reti satu-satu sifat tu terjemah dengan tak ada. Dia panggil sifat salbi. Cuma kalau kita kata tak ada anak, tak ada anak bagi orang bujang, tak ada anak bagi Allah, sama-sama tak ada tu. Tapi tak ada anak bagi orang mandu ni. Pada akal harus je tiba-tiba beranak molek-molek lepas nikah, lepas cerai nikah dengan orang lain boleh anak kita kata mandu. Kemungkinan kalau cek di hospital pun kata mandu, tapi akal boleh terima tiba-tiba hamil mengandung. Tapi mustahil adah lah, akal boleh terima. Tapi tak ada anak bagi Allah, itu akal tak terima sama sekali nak ada anak bagi Allah. Tapi tak ada anak kepada orang mandu, itu akal boleh terima kalau ada kemudian. Memang ada orang nikah lama dah tak beranak, balah dah sekelamin ni. Hak mung kata hak ni hak mung lah mandu, hak ni kata mung lah mandu. Nak pergi periksa tak ambuh, takut mandu mana-mana malu. Tuduh bercerai. Masing-masing nikah dengan orang lain. Dua-dua hak lelaki bini baru dia mengandung. Hak puan ni molek-molek ada lepas nikah dengan tok lelaki lain mengandung. Dah lama kening. Selama ni hak duduk berkahwin 10 tahun lebih dah ni. Dua-dua ni siapa ke dikatakan mandu antara kedua-dua. Tiba-tiba tak mandu lelaki tu. Sebab apa? Sebab nikah orang lain. Boleh anak belaka. Tak mandu. Nak ceritanya ada ke tak ada, jadi ke tak jadi, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan wi jadi, jadilah. Tuhan wi dok lah. Tapi nak kata anak orang mandu ni tak ada lah, tapi akal boleh terima. Tapi nak sebut kata mandu, mana pun mandu ni tak ada anak. Itu salbi dia panggil. Satu sifat yang dibangsakan kepada ketiadaan. Dengan bahawa nak reti satu sifat ni kena tafsir dengan tak ada ataupun tidak. Qidam tidak ada permulaan, baqa tidak ada kesudahan.
Itu dipanggil sifat salbiyah. Sifat yang dibangsakan kepada ternafi. Nafi dengan intifa di bahasa panjang tu tak apalah. Kita ambil rekah je. Kemudian di bawah tu didatangkan jalan nafi. Salbiyah sebenarnya ni sifat yang dibangsa pada nafi. Jalan nafi ni jalan tidak ni ikut mana? Pertama, kidam. Sedia. Kidam, lepas tu sedia. Sedia tu terjemahan lah. Kidam, terjemahan dia sedia. Erti kidam ni, orang kata sifat salbi ni tak ada permulaan adanya. Tu salbiah tu. Jalan nak salbi, jalan nak ternapi, jalan ke mana? Kidam, kalau terjemahan sedia. Sedia ni erti sedia, isti sedia. Artinya tak ada permulaan adanya. Tu salbiah tu. Jalan sifat yang dibangsa kepada ternapi. Mana jalan ternapi, jalan tidak, jalan tak ada. Kidam artinya terjemahan sedia. Apa makna sedia? Tak ada permulaan adanya. Kedua, baqa. Kemudian kekal tu terjemahan dia. Apa makna kekal? Erti ni salbi ni. Tidak penghabisan adanya. Pada tidak penghabisan adanya. Ayat itulah mikir. Tidak ada penghabisan. Tidak penghabisan adanya. Ada Allah, tak ada penghabisan. Mikir pening pula. Jangan ada pening lah. Ada kita, ada tak penghabisan? Ada lah. Meninggal dunia. Kita panggil meninggal dunia dah. Dah panggil meninggal dunia dah. Habis. Habis ke mana dah? Masuk dalam kubur dah. Habis dah tu panggil. Sebab apa? Ada penghabisan. Ada kita, ada penghabisan. Ada pun kekal, bakok sifat Allah. Mana apa? Tidak ada penghabisan adanya ada Allah. Ada Allah, tak ada penghabisan. Tak ada su kita panggil. Su faham tau? Tak ada su, tak ada akhir. Itu makna kepada bakok. Terjemahan dia kekal. Jadi tak ada kesudahan ni lah dipanggil salbi. Sifat yang dibangsakan kepada ketiadaan. Mana apa? Kidam, ketiadaan permulaan. Salbi. Bakok mana apa? Ketiadaan kesudahan. Salbi. Salbiyah. Itu saja. Yang ketiga, mukhalafatuhu lil hawadis. Dia tak datangkan terjemahan. Dia datang apa makna salbi bagi mukhalafatuhu lil hawadis. Tadi kidam didatangkan terjemahan sedia. Baqa didatangkan terjemahan kekal. Tiba-tiba mukhalafatuhu lil hawadi ni tak ada terjemahan. Apa nak jimat dah. Kalau terjemah panjang pula. Bersalahan dengan segala yang baharu yang dipanjang. Tak terjemah. Apa salbi bagi mukhalafah? Sifat yang dibangsa kepada ternapi, kepada ketiadaan tu. Erti mukhalafah tidak menyerupai yang baharu. Dia mukhalafah terjemahan bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Apa makna bersalahan? Mukhalafah mana apa? Tak serupa. Gitu. Itu salbi. Tidak menyerupai yang baharu. Mukhalafah ni. Mukhalafah semua kitanya. Bersalahan. Ni gining, bersalah lah tu. Ke mana? Ke mukhalafah Allah yang baharu, Allah berlawan dengan makhluk ke macam mana? Mukhalafah mana apa? Allah berselisih dengan makhluk. Allah berlawan dengan makhluk. Ada. Mukhalafah mana apa? Tak serupa. Tu. Salbi tu. Tak serupa tu makna salbi.
Sifat yang dibangsakan kepada ternapi, sifat yang dibangsakan kepada ketiadaan. Ketiadaan serupa Allah Ta'ala dengan yang baharu. Itu makna mukhalafah. Kalau kita mukhalafah ni kau ikhtilaf tu lah. Waktu gitu orang ni gini akhirnya bala. Gitulah. Mukhalafah lah. Begitu begini bala. Boleh ke kawi. Tak kuat sangat bala, boleh ke kawi. Duk mukhalafah semua, duk berselehing semua. Tapi mana pun mukhalafah Allah Ta'ala ni, maksudnya Allah Ta'ala ketiadaan menyerupai. Allah tak serupa dengan makhluk, Allah tak serupa dengan yang baharu. Itu makna salbi. Yang keempat, qiyamuhu binafsih. Pun tidak didatangkan terjemahan juga. Terjemahan dia berdiri Allah dengan sendiri. Berdiri Allah dengan itu terjemahan. Berdiri ni makna Allah bangun duduk. Berdiri. Kalau bangun duduk tidak mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih dah. Kan yang ketiga mukhalafah kan. Bangun-bangun duduk ni hawadih, makhluk adalah bangun duduk. Allah mukhalafah dah kan tidak serupa. Dah apa makna qiyamuhu binafsih? Makna maksud ni, makna terjemahan berdiri dengan sendiri. Itu makna pergi kepada alih bahasa terjemahan. Apa sebenarnya maksud? Maksud dia salbi lah. Apa salbi dia? Erti ni salbi dia. Tidak berkehendak pada yang menjadi akan dia akan Allah, atau tidak berkehendak pada zat yang menumpang Allah padanya. Atau di sini dang lah, sebab kedua-dua tu adalah salbi kepada qiyamuhu binafsi. Apa dia salbi? Ketiadaan hak daripada qiyamuhu ta'ala binafsi. Yang pertama, Allah Ta'ala ni ketiadaan berkehendak pada yang menjadi. Sebab Allah kidam kan, Allah sedia kala. Berkehendak pada yang menjadi ni hak asal tak ada. Macam kita asal tak ada. Berkehendaklah kepada Tuhan yang menjadikan kita. Adapun Allah Ta'ala ni kidam sedia kala. Jadi qiyamuhu ta'ala binafsih makna yang pertama, Allah tidak berkehendak. Ketiadaan berkehendak Allah kepada yang menjadi. Itu salbi. Satu makna. Makna yang kedua, dia datang sini dengan atau. Dahulu qiyamuhu ta'ala binafsih dia terjemah macam mana? Dia kata ada dua makna. Dulu kita di muka surat 14 dahulu, kelima qiyamuhu binafsih. Kemudian dia kata ada dua makna. Kedua-dua makna ni lah makna kepada qiyamuhu ta'ala binafsih, bukan atau. Kedua-dua ni ialah makna salbi kepada qiyamuhu ta'ala binafsih. Kalau atau ni pilih antara dua, dah bukan pilih antara dua makna salbi ni, bukan. Kedua-dua ni lah makna kepada qiyamuhu binafsih. Terjemahan dia berdiri dengan sendiri. Dia makna dia salbi. Makna apa ni? Ternapi, ketiadaan. Makna dia macam mana? Ternapi, berkehendak pada yang menjadi, ataupun ketiadaan berkehendak pada yang menjadi, tidak berkehendak pada yang menjadi. Itu salbi. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, tidak berkehendak kepada zat yang menumpang Allah padanya. Mana apa ni? Tuhan ketiadaan berkehendak kepada zat yang menumpang Allah padanya, pada zat. Siapa Allah tidak berkehendak pada zat yang menumpang Allah padanya? Sebab Allah zat, Allah bukan sifat. Kalau Allah sifat, barulah berkehendak kepada zat. Allah zat ke sifat? Allah zat yang wajib ada, yang bersifat dengan sifat kesempurnaan. Allah zat. Bila Allah zat, Allah tidak berkehendak kepada zat yang lain untuk Allah menumpang padanya. Sebab zat maqama binafsi, perkara yang berdiri sendiri, yang tidak berkehendak kepada zat yang lain. Jadi Allah Ta'ala zat, maka Allah Ta'ala tidak berkehendak kepada zat yang lain.
Itu salbi kepada qiyamuhu binafsi. Jadi dua. Satunya salbi mana apa? Qiyamuhu ta'ala binafsi, ketiadaan berkendak pada yang menjadi. Yang keduanya, ketiadaan berkendak kepada zat yang lain, sebab Allah adalah zat, Allah bukan sifat. Itu dua makna salbi bagi qiyamuhu binafsi. Kita bicara panjang dah tu sifat yang kelima tu. Qiyamuhu ta'ala binafsi. Kita sifat 20. Hak biasanya kalau tanya mungkin tak boleh jawab, bab pegangan tu okeylah. Kaunuhu. Satu laginya qiyamuhu binafsi. Ni kalau suruh buat jawapan soalan, soalan ni lah soalan tak ada ABC tu. Kalau soalan ABC ni mungkin dia boleh kita tanda hak mana-mana. Soalan hak tak ada ABC. Apa makna qiyamuhu ta'ala binafsi? Bukan makna terjemahan ni. Terjemahan berdiri dengan sendiri. Apa makna salbi bagi qiyamuhu ta'ala binafsi? Mana apa salbi dia? Ketiadaan berkendak pada yang menjadi, sebab Allah qadim. Ketiadaan berkendak pada zat yang lain, sebab Allah zat, Allah bukan sifat. Ada. Kena gitu lah. Kenapa ketiadaan berkendak pada zat yang lain? Berkendak pada zat ni sifat. Allah bukan sifat. Bukan Allah tu ialah kudrah. Allah ialah iradah. Kudrah sifat yang ada di zat Allah. Iradah sifat ada di zat Allah. Allah zat yang wajib ada. Bila Allah zat yang wajib ada, zat Allah tidak berkendak kepada zat yang lain. Sebab apa? Sebab Allah bukan sifat, Allah zat. Tapi hak salbi yang pertama tu, ketiadaan berkendak pada yang menjadi, itu mudah. Sebab Allah kidam. Bila Allah kidam, tidaklah berkendak pada yang menjadi. Sebab yang berkendak pada yang menjadi adalah benda yang baharu, asal tak ada. Nak ada, berkendak pada Tuhan yang menjadikan. Adapun Allah kidam, tidak berkendak pada yang menjadi. Itu salbi kepada qiyamuhu binafsi. Salbi yang kedua, ketiadaan berkendak kepada zat. Sebab Allah zat, Allah bukan sifat. Yang kelima, wahdaniyah. Terjemahan dia esa, satu. Terima satu pun boleh, tapi kita sedap dengan esa. Tapi dalam kitab kita dahulu terjemah dengan tunggal tau. Wahdaniyah artinya tunggal. Kena kitab mana? Tunggal dalam kitab kita ni. Keenam, wahdaniyah sifatun salbiyatun. Sifat ini bangsa kepada ketiadaan. Keesaan Allah, erti Allah esa, tunggal. Tunggal. Samalah tu. Satu, esa, tunggal, samalah. Tapi tunggal dak sebut. Allah tunggal. Allah tunggal ni ibu tunggal, bapa tunggal, anak tunggal. Boleh lah. Tu anak tunggal tu atau manja. Boleh lah. Allah tunggal. Tak cerita lagi hak tunggal hak ada dalam hutang. Tu tunggal kau tu. Kita ni sebut satu pun rasa dok pandu. Esa. Apa makna esa? Apa makna esa? Erti wahdaniyah terjemahan esa. Apa maksud salbi dia? Tidak berbilang-bilang. Tidak berbilang-bilang zat Allah, atau tidak bersusun berkapuh zatnya zat Allah. Jadi panjang sikit. Tidak berbilang pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Tidak berbilang pada zat, pada sifat, pada perbuatan. Tidak berbilang-bilang zat. Mana apa ni? Zat Allah tidak kan munfasil. Tak ada kata satu Tuhan, satu Tuhan. Itu kan munfasil tu mustahil. Tidak bersusun berkapuh zat. Itu kam, kalau bersusun berkapuh dia panggil kam muttasil. Ni macam kita. Kita ni dibilang satu. Dibilang
Tunggal lah kita kata satu. Tapi bilang satu pun ni di tubuh kita banyak juzuk. Ada bahagian kulit, bahagian daging, bahagian tulang, bahagian kepala, bahagian tubuh. Ni dipanggil apa ni? Bersusung berkapur. Zat kita ni banyak juzuk. Zat kita dipanggil kam muttasil. Ni berbilang juzuk. Muttasil ni hak ada di zat yang satu, dituang yang satu, itu dia kam muttasil. Adapun zat Allah tidak berbilang, tak ada Tuhan yang kedua, dan zat Allah pun tidak berbilang, tidak berkapuh macam tubuh kita ni, banyak bahagian, banyak juzuk. Tapi nak ceritanya, apa makna salbi bagi wahdaniyah? Tidak berbilang pada zat, tidak berbilang pada sifat, tidak berbilang pada perbuatan. Itu salbi kepada wahdaniyah. Terjemahan dia esa. Kita nak kepada makna salbi itulah. Setakat terjemah Tuhan esa, setakat tu je. Tapi esa tak pada zat, esa lah. Tidak berbilang pada zat, tidak berbilang pada sifat. Pada perbuatan, manapa wahdaniyah tidak berbilang pada perbuatan. Dengan mana apa? Yang perbuat hanya Allah Ta'ala jua. Habis kat tu. Ni nak kena mati. Hak makna salbi kepada wahdaniyah pada perbuatan. Wahdaniyah pada perbuatan, terjemahan dia esa pada perbuatan. Dengan bahawa apa? Tidak berbilang pada perbuatan. Dengan bahawa yang perbuat hanya Allah Ta'ala jua. Makhluk tak bekah sama sekali, mati molek. Makhluk tak bekah. Maknanya berlaku perbuatan memilih, perbuatan Allah. Berlaku perbuatan gerak diam, perbuatan Allah. Ini hati kita memilih, ni perbuatan juga. Hati kita memilih ikhtiar, hati kita memilih perbuatan Allah. Usaha ni perbuatan Allah. Bukan hanya berhasil apa yang kita usaha, bukan hanya berhasil apa yang kita buat, perbuatan Allah. Diri usaha kita tu pun perbuatan Allah. Kalau diri usaha tu perbuatan kita, berhasil usaha baru perbuatan Allah, dipanggil tidak berbilang pada perbuatan seumpama tu. Berbilang lah. Mana berbilang? Usaha bukan Allah, bukan perbuatan Allah, perbuatan kita. Berhasil usaha baru perbuatan. Itu syirik lah tu. Tidak mentauhidkan Allah pada perbuatan. Ada ni. Dan mana pun mentauhidkan Allah pada perbuatan? Semua perbuatan Allah. Apa semua perbuatan Allah? Tak seduk tanyalah. Semua. Contoh, tak payah contoh lah. Semua perbuatan Allah. Perbuatan Allah sungguh. Buat langit perbuatan Allah, buat bumi perbuatan Allah, buat malaikat, jin, manusia perbuatan Allah. Bukan tu semua. Apa yang berlaku? Perbuatan Allah semua. Sekalian. Allah khaliqu kulli syai'. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'. Zalikumullahu rabbukum, Allah Rabb bagi kamu. La ilaha illa huwa, tiada sembahan sebenar melainkan ia, melainkan Allah. Allah Rabb, Allah ilah ni khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Bukan sekalian perkara tu hanya buat langit, buat bumi, buat malaikat, buat jin, buat manusia, buat siang, buat malam. Bukan. Semua adalah makhluk kepada Allah. Mana pilihan kita? Makhluk Allah. Bukan kata usaha kita, gerak nadi kita, makhluk Allah. Kelip mata kita, makhluk Allah. Ada ni. Kalau ada perkara yang bukan makhluk, lucu Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan, lucu Allah sebagai ilah, sebagai sembahan yang sebenar. Sebab sembahan yang sebenar bersifat dengan istighna dan iftikar. Itu sembahan yang sebenar. Ilah bersifat dengan istighna, iftikar.
tiba-tiba ada satu perkara bukan makhluk Allah, mana perkara tersebut tidak berkehendak kepada Allah. Sebab apa? Bukan Allah yang buat akan dia. Mana contoh nak golongan terpesong. Pilihan kita sendiri, mana bukan makhluk Allah. Usaha kita sendiri, mana bukan makhluk Allah. Jadi Allah Tuhan seumpama tu, Rabb. Allah ilah seumpama tu, la ilaha illallah. Ilah ni istighna iftikar, sekalian berkehendak. Dah. Pilihan sendiri, bukan makhluk Allah. Usaha sendiri, bukan makhluk Allah. Nak menghasilkan usaha itulah barulah berkehendak kepada Allah, sebab Allah yang memberi berkah. Jadi makhluk Allah hanya berhasilnya usaha. Pilihan bukan makhluk Allah. Usaha bukan makhluk Allah. Lucu Allah sebagai Rabb, lucu Allah sebagai ilah. Allah Rabb, Allah ilah. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara, kesemuanya adalah makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana bukan kata pilihan kita makhluk Allah, terlintas di hati pun makhluk Allah. Bukan kata usaha makhluk Allah, berkelip mata pun makhluk Allah, bergerak nadi pun makhluk. Kesemuanya makhluk Allah. Kesemuanya makhluk Allah. Kita kesemuanya makhluk Allah, jadi stokor itulah makhluk Allah. Jadi seorang manusia, makhluk Allah. Jadi seekor binatang, makhluk Allah. Lepas tu hak berlaku pula tu bukan makhluk Allah dah, sendiri. Khaliqu kulli syai' seumpama tu, yang menjadikan sekalian ni stokor orang tu Allah yang buat, stokor binatang tu Allah yang buat, semua yang berlaku di dia tu Allah yang buat, sekalian makhluk Allah. Adapun diri kita ni, diri binatang tak berkah sama sekali. Semua yang berlaku keesaan pada perbuatan, tidak berbilang pada perbuatan. Itu nak faham balik hak mana salbi. Tidak berbilang yang buat hanya Allah. Allah jiwa yang khaliqu kulli syai', yang menjadikan sekalian perkara. Ni nak kena mati molek ni. Tidak berbilang pada zat, clear. Tidak ada orang Islam yang berpegang ada Tuhan yang kedua, ada Tuhan yang ketiga, dan tidak ada orang Islam yang berpegang zat Allah ni berjuzuk macam kita, tidak ada. Keesaan pada sifat tetap ada, keesaan pada perbuatan. Tu kena ingat baik tu. Tu hak banyak terpesong. Mu'tazilah Qadariyah tu, hak tu memanglah makhluk Allah hanya letak kudrah di hamba. Ada tenaga di kita ni zahir mari daripada makan minum lah, tapi sebenarnya Allah yang jadikan kudrah di hamba. Mana kudrah di kita ni makhluk Allah. Lepas tu gerak diam kita ni bukan makhluk Allah, bukan. Gerak diam ni kerana Tuhan letak dah kudrah tenaga di hamba. Habislah kerjaan Allah. Kerjaan gerak diam, kerjaan kudrah yang Tuhan letak di kita. Berhasil kerjaan, berhasil jadi kerjaan, tenaga di kita lah yang berkah pada menghasilkan pekerjaan. Jadi kita ada 3 perkara. Yang pertama, tenaga di kita. Yang kedua, usaha gerak diam kita. Yang ketiga, jadi apa yang kita buat. 3 perkara. Yang pertama, tenaga di kita. Yang kedua, apabila ada tenaga, kita pun berusaha gerak diam. Yang ketiga, berhasil apa yang kita usahakan. 3 perkara. Kalaulah daripada kudrah ada di kita ni pun bukan hak Tuhan, atau kafir. 3-3 ni bukan hak Tuhan. 3-3 ni bukan hak Tuhan. Tenaga di kita ni, dah. Bukan bagi dia Tuhan ni. Sendiri-sendiri je tenaga ni. Dengan zat tenaga ni lah yang menggerakkan usaha. Tu kafir tu. Adapun Qadariyah, dia ambil hak mula-mula je. Tenaga ni makhluk kepada Allah. Dia ambil hak mula-mula. Tenaga ni makhluk Allah yang buat.
Zahirnya mari daripada makan minum tu zahir je. Pandai ni. Orang terlantar tu tak makan tak minum. Orang terlantar tu makan minum gedau. Gemuk apa? Gemuk debok. Gemuk apa? Gemuk ni. Sebab apa? Makan gemuk. Tapi ada tenaga ke tak? Tak ada tenaga. Tak nak buat. Sebab makan minum tidak berkah. Jadinya bertenaga Allah yang buat. Zahir itu kan. Ada juga hok makan, tuang tinggal kulit tinggal tulang. Tak dia gemuk-gemuk pun. Dia kata benda lain makan. Mulut dia nganga, mulut dia telang apa benda lain makan. Dia kata suak, tak pernah kenyang-kenyang, tuang tinggal kulit tinggal tulang, dia kata benda lain makan. Dah gemuk dah gemuk Allah Taala buat, bukan makanan yang buat. Betul dah benda lain makan. Nampak benda lain makan? Yelah asbab mungkin ya belaka tu, sebab benda lain, benda gaib ni banyak, tak tahu dah. Tu makhluk Allah Taala belaka tu. Benda lain benda apa makhluk Allah Taala belaka. Jadi zahirnya mari daripada makan, tapi yang menjadikan tenaga perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Ada tenaga di kita. Habis siap perbuatan Allah. Menghasilkan gerak dia usaha. Ni. Kudrah ni. Kudrah jadi bekal. Menghasilkan hasilan usaha. Kudrah ni jadi bekal. Ini Mu'tazilah Qadariyah. Yang khilaf ulama sama ada kafir ataupun akidah yang fasik, lagi mubtadi' akidah yang besar. Tapi pandangan muktamad tak hukum kafir. Walaupun usaha tu bukan makhluk Allah, walaupun berhasilnya usaha bukan makhluk Allah. Berhasil usaha mari daripada perbuatan kudrah yang ada di hamba. Tapi kudrah ni mari mana? Mari daripada Allah. Mana kudrah ni makhluk Allah. Jadi dia ada sender, dia ada kait, dia ada sakut dengan Allah yang buat. Kudrah mula-mula ni Allah yang buat. Cuma lepas daripada tu kudrah ni pula yang main peranan. Kudrah ni pula yang jadi Tuhan pula kudrah ni. Dia makhluk asalnya. Kudrah ni makhluk yang Tuhan letak di hamba. Tapi makhluk Tuhan letak di hamba ni ambil alih kuasa jadi khalik pula dah. Khalik apa? Yang menghasilkan gerak-geri usaha, yang menghasilkan hasilan perbuatan usaha tu. Jadi makhluk kudrah ni jadi khalik. Ni patutnya akidah yang sesat ni. Tapi pandangan muktamad tidak menghukumkan kafir, sebab walaupun kudrah di hamba ni yang bekah, tapi kudrah ni mari daripada Allah yang buat. Dia ada juga sakut dengan Allah. Ada dia. Tapi ini akidah Mu'tazilah, bukan akidah Ahli Sunnah. Akidah Ahli Sunnah, tiga ni makhluk Allah. Ni keesaan pada perbuatan. Tiga ni makhluk Allah. Okeylah, letak tenaga di hamba memang makhluk Allah. Qadariyah pun dikata Allah yang jadikan. Usaha ni pun makhluk Allah. Berhasil usaha pun makhluk Allah. Bukan kudrah yang buat, bukan kudrah yang Tuhan letak di hamba yang buat. Kudrah ni makhluk juga, makhluk tak bekal. Khalik hanya Allah. Mati situ je. Keesaan pada perbuatan, Allah je yang perbuat. Makhluk tidak perbuat. Jadi kudrah di hamba ni makhluk tidak perbuat, tak boleh bekal. Tu sahaja. Mana diri usaha ni pun Allah yang buat makhluk. Berhasil usaha pun Allah yang buat makhluk. Mana tiga-tiga ni makhluk. Boleh dipanggil keesaan pada perbuatan. Hanya Allah khalik. Menghasilkan tenaga di hamba, Allah khalik. Menghasilkan usaha hamba, Allah khalik. Menghasilkan perbuatan usaha hamba jadi itu Allah khalik, khaliku kulli syai, yang menjadikan sekalian perkara. Tu sudahlah. Tiba-tiba sekarang timbul pula mengaku ahli sunnah. Mengaku ahli sunnah, tapi bukan ahli sunnah. Ini punah belaka ni, mensyirikkan Allah pada perbuatan. Okey, kudrah di hamba memang Allah yang jadikan. Hamba pun berusaha. Berhasilnya usaha hamba yang ketiga ni
Allah yang jadikan, bukan usaha yang berkah. Ni Allah yang jadikan, berhasil usaha. Tapi diri usaha ni hamba sendiri. Oh, dia pergi lucu situ, dia pergi syirik situ. Dia pergi syirik situ. Ni orang mengajar ni, orang mengajar ni, bila diperingatkan dia lawan pula. Dok, usaha ni hamba nah. Kudrah yang Tuhan letak di hamba yang buat gerak usaha ni. Cuma tak bagi berkah. Kalau bagi berkah jadi qadariyah. Tak bagi berkah. Tapi diri usaha hak hamba, bukan ahli sunnah gitu. Apa ada ni? Ini beringat molek. Orang sekarang ni kadang-kadang membaca sendiri, dia rasa macam hak dia lah hak betulnya. Orang sekarang ni. Kita ngaji pondok ni memanglah kadang-kadang kita ni tak panjang akalan. Kita hanya tegur royak kita ambil faham, tegur royak kita ambil faham. Kita tak ada memikir sendiri. Tak ada. Jadi kalau kita kata macam-macam tak terbuka, memang kita apa tegur cerita kita ambil, tegur cerita kita ambil. Begitu je. Tu kata hukum dia ginilah kita pun ambil. Tunggu dak cerita pun wakil kita masa kita dekat macam kita tunggu dak cerita kita pun dak cerita. Sekarang dia hebat dikaji belaka. Kita ni ulama karang di negara Arab ni suasana yang kita dak ngaji biasa tu. Kita betul-betul ambil Allah tu guru je. Bab pegangan ke bab hukum pekoh kita ambil Allah tu guru je. Oleh ni dia banyak pakai pandangan sendiri. Ini masalah. Bab pegangan habis cerita. Kita hanya mati di keesaan pada perbuatan. Hanya Allah Khalik. Bila hanya Allah Khalik, menjadikan kudrah di hamba, Allah Khalik. Kudrah ni makhluk. Menghasilkan usaha hamba, Allah Khalik. Nah ni, pada ni Allah yang menjadikan hasil itu. Diri usaha pun Allah Khalik. Mati molek tu. Sebab tu kadang-kadang sekarang bila kita sebut bab ni hak orang-orang tua kita duduk ulang ni, ahli sunnah wal jamaah qadariyah jabariyah, ahli sunnah wal jamaah qadariyah jabariyah. Orang tua kita duduk ulang sangat-sangat. Orang kita learning tambah qadariyah jabariyah itu zaman lampau. Sekarang sudah tidak ada qadariyah jabariyah. Sekarang adanya liberal, plural, lepas tu inilah hak apa? Inilah macam-macam hak fahamang tu. Liberal, plural tu hak tu bukan orang Islam dah. Plural, agama betul belaka. Masuk syurga dengan jalan masing-masing. Tu orang kafir faham gitu. Plural ya belaka kan, agama ni kan nak pada kebaikan belaka kan. Jadi masing-masing masuk syurga dengan jalan masing-masing. Ada pula pasal gitu. Tu bukan cerita orang Islam tu. Kita cerita ahli sunnah qadariyah jabar ini permasalahan orang Islam. Permasalahan orang Islam. Qadariyah orang Islam. Jabariyah orang Islam. Akidahnya salah. Ada ni orang Islam. Jadi setengah sekarang ada tak ada dah qadariyah jabariyah. Ni orang tak faham sebenarnya. Di situ tak faham apa benda qadariyah jabariyah. Sebab apa ketua kita dok peringat sokmo? Sebab di sini hak banyak terpesong. Saya dah sebut sokmo kan, hak rukun iman yang keenam, qada qadar, baik jahat, baik jahat, baik jahat, tak ada isu di situ. Sebab jelas-jelas hak baik iman dan taat qada qadar, hak jahat kufur maksiat qada qadar, ada bahas dah. Cuma yang kita nak bahasnya tu pegangan. Jangan duk cakap mudah-mudah kat luar ni pula. Kenapa kamu tidak sembahyang? Qada Allah kan. Kenapa kamu tidak tutup aurah? Qada Allah. Kenapa kamu terbabit dengan dadah? Qada Allah. Haram, dosa besar. Sandar pada qada Allah ni sebuah percakapan. Pegangan clear dah. Jadi nak jaga bab percakapan. Bab pegangan clear dah tunya.
Tapi sekarang ni bukan bab ikhtiar usaha, bab perkara jahat qada Allah pun terpesong dah. Tanda ni. Terpesong dah. Saya beberapa kelas saya sebut dah hak masalah hak berlaku kemalangan di Johor, kematian berpunca daripada seorang perempuan yang positif dadah, yang sudah dijatuhkan hukuman oleh mahkamah. Tiba-tiba ada orang yang menyandarkan perkara tu kepada takdir Allah. Tak boleh. Waktu benda salah, jangan sandar pada takdir Allah, haram, dosa besar. Tapi ada orang ni digi sandar kepada takdir Allah, haram. Pegangan dia macam mana? Pegangan dia okey. Bila percakapan dia disandar kemalangan yang berpunca daripada dadah tadi ni kepada takdir Allah, pasti dia berpegang perkara itu takdir Allah. Pegangan betul. Salahnya di mana? Tidak ada adab. Yang mana kita wajib beradab, jangan sesekali sandar perkara jahat kepada qada Allah. Dia tidak beradab, mana salah dan nisbah percakapan, hukumnya haram, dosa besar. Pegangan clear. Jadi orang marahlah. Jadi orang marah tak kena pada point. Marah tak kena pada point. Marah simple je. Kenapa kamu menyandar perkara jahat pada takdir Allah? Hukumnya haram, dosa besar. Tak boleh sandar seumpama tu. Marah pada point lah. Pegangan betul tapi salah ni sebuah percakapan. Marah betul tu. Ni dah. Digi bokeh rukun iman yang ke-6. Perkara jahat yang berlaku tu bukan takdir Allah pun. Digi bokeh rukun iman. Dia nak menyalahkan orang yang sandar perkara jahat kepada qada Allah dan sebesar. Dia berpegang perkara jahat bukan takdir Allah. Atau akidah yang khilaf ulama, satu orang kata kafir pegangan tu. Sebab apa? Mana rukun yang ke-6-nya? Satu orang kata dosa besar akidah tu. Dosa besar akidah ni berat daripada dosa besar yang terdahulunya menyandar perkara jahat pada takdir Allah. Kena-kena dia berat lagi daripada orang yang menyandar perkara jahat kepada takdir Allah. Menyandar perkara jahat pada takdir Allah tu haram dah, dosa besar dah. Yang berpegang perkara jahat bukan takdir Allah, lagilah besar dosa. Yang setengah ulama kata kafir, bukan setakat dosa besar. Sebab apa? Tak lengkap rukun iman yang ke-6. Perkara baik, perkara jahat, takdir Allah, qada qadar belaka. Mana berat-berat orang kita ni. Tapi hak masalah saya sebutnya perkara jahat qada qadar itu tak ada isu, sebab rukun iman yang ke-6 cuma kena jaga ni sebuah percakapan adab. Bab ikhtiar usaha, bab ikhtiar usaha tak ada ditajuk rukun yang ke-6. Tu kena orang tu duduk main semua tu. Ahli sunnah, qadariyah, jabariyah. Ahli sunnah hamba ada pilihan dan perbuatan tidak ia bekah. Qadariyah hamba ada pilihan dan perbuatan memberi bekah. Jabariyah hamba tidak ada pilihan dan perbuatan, tak ada, Tuhan belaka. Itu Jabariyah. Ada ni. Kita ahli sunnah hamba ada pilihan dan perbuatan tak ia bekah. Hak ni tak boleh berhenti setakat tu. Maknanya hamba ada pilihan dan perbuatan, tetapi pilihan dan perbuatan taui bekah, tidak menghasilkan. Kita kena cerita juga diri pilihan dan perbuatan pun tetap hak Allah Ta'ala juga. Dia kena hurah pula. Tidak setakat berhenti ahli sunnah hamba ada pilihan dan perbuatan, hamba ada usaha. Usaha tu hak hamba, tapi tak boleh bekah. Akhirnya ada orang faham diri usaha tu hak hamba sendiri, cuma tak boleh bekah. Salah. Jangan ni. Jadi nak jaga daripada qadariyah, nak jaga daripada jabariyah, tak jadi juga ahli sunnah. Nak kata qadariyah, dia kata usaha tak boleh bekah. Qadariyah usaha boleh bekah. Nak kata jabariyah, dia berpegang hamba ada ikhtiar usaha.
Patut ahli sunnah? Dok juga kena-kena. Berpegang hamba ada itu usaha, betul dah ahli sunnah. Itu usaha tak bekah, betul dah ahli sunnah. Diri itu usaha tu mari mana? Diri itu usaha tu pun daripada Allah. Oh, kalau diri itu usaha pun daripada Allah, Jabariyah lah. Memanglah hakikinya Jabariyah. Ada ni. Gini je. Kita berpegang ada ikhtiar usaha, tapi jangan kita lari daripada daripada keesaan sekaliannya perbuatan Allah. Makna pilihan kita pun makhluk Allah, usaha kita pun makhluk Allah. Jangan lari daripada rukun iman yang kenang. Sekalian qada dan qadar, berarti pilihan pun qada dan qadar, usaha pun qada dan qadar. Kena mati waktu dulu. Jadi kalau pilihan kita pun makhluk Allah, diri usaha kita pun makhluk Allah, pilihan kita pun qada qadar Allah, usaha kita pun qada qadar Allah, tak ada lah. Memanglah tak ada hakikinya. Oh, Jabariyah, memanglah hakikinya Jabariyah. Dah beza kita dengan Jabariyah. Kita berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan, tapi pada zahir je. Sebenar-benar balik pada keesaan pada perbuatan lah. Sebenar-benar balik pada rukun yang kenang lah. Sekian qada dan qadar. Memanglah tak ada. Di ikhtiar pilihan hakiki milik Allah. Baik, kena mati molek. Ikhtiar pilihan hakiki, pilihan yang sebenar-benar milik Allah. Allah yang Allah yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah Ta'ala yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah yang menjadikan barang yang ia kehendak. Wa yakhtar, Allah yang memilih akan barang yang dia kehendak. Siapa khalik yang hakiki? Allah. Siapa yang ikhtiar hakiki? Allah. Kita dipanggil menjadi juga. Siapa yang buat? Saya buat. Siapa yang memilih? Saya pilih. Itu majazi je, letak je. Kita dikatakan saya yang buat, saya yang mencipta, saya yang menjadikan, saya yang menyusun, saya yang mengatur, saya yang mentadbir. Itu majazi. Khalik hakiki Allah. Ikhtiar hakiki Allah. Mudabbir yang mengatur hakiki Allah. Sebab apa? Keesaan pada perbuatan. Sekalian qada dan qadar milik Allah, sekalian Allah Rabbil Alamin. Tapi dikatakan kita yang mentadbir. Pegawai takbir lah apa semua. Itu majazi, letak je. Malaikah mudabbirin, mudabbiratul umur, malaikah ni. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail ni mudabbirat, yang mengatur perjalanan alam. Itu majazi. Hakikinya yudabbirul amra minas sama. Siapa yang mudabbir hakiki, yang mengatur hakiki? Allah. Malaikat makhluk tak bekas sama sekali. Macam mana? Ini pegangan ingatan di hati. Kita belaka, kita pilih, kita buat. Kita pilih, kita buat. Itu ingatan hati kita orang awam, tak ada salah pun. Bercakap pula kita belaka, tu cakap majazi je, letak je, cakap sebab. Hak sebenar-benarnya keesaan pada perbuatan. Hak sebenar-benarnya sekalian qada dan qadar, rukun iman yang keenam. Tu je. Ada payah-payahnya. Kita hanya mengetahui dan berpegang kejap di akidah. Di ingatan tak ada salah apa-apa pun. Di percakapan kita belaka. Lupa kepada Allah, lupa. Pegangan tetap dah. Tapi lupa kepada Allah ni lah yang mudah diperdaya oleh syaitan. Akhirnya jadi riak, akhirnya jadi ujub, akhirnya jadi takabur. Kenapa kita riak pada amal? Sebab kita lupa amal kita tu qada qadar.
Kenapa kita wujud takabur dengan amal? Sebab kita lupa amal kita tu qada qadar tu jadi riak wujud takabur tu. Kerana lupa. Lupa akan Allah dia panggil. Tapi berpegang tetap dah. Jadi kita orang awam ni memang sentiasa lupa. Lupa inilah jalan kepada syaitan untuk menipu daya anak Adam. Tapi bab pegangan clear tetap. Ada ni. Bab ingatan itu bergantung kepada kekuatan dalaman masing-masing. Kita dah ingat pun pada qada dan qadar, kita kena ingat pada hukum hakam Allah. Mari riak, ingat baik riak tu haram dosa besar tu. Mari wujud takabur, jangan tu dosa besar tu. Kenapa? Kita ingat akan hukum hakam. Tu jelah. Nak ingat akan qada qadar, kita tak mampu. Tapi pegangan kita tetap keesaan. Tidak berbilang pada perbuatan. Sekalian baik jahat qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita nak cerita makna salbi kepada wahdaniyah. Wahdaniyah keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Apa makna salbi dia? Nak faham kena terjemuh dengan ketiadaan, dengan tidak, dengan tak. Kenapa? Tidak ketiadaan berbilang pada zat, tidak ketiadaan berbilang pada sifat, tidak ketiadaan berbilang pada perbuatan. Itu makna salbi kepada wahdaniyah. Jadi 5, qidam baqa mukhalafatahu lil hawadith qiyamu bi nafsi wahdaniyah adalah sifat salbiyah. Sifat yang dibangsakan kepada ketiadaan. Ketiadaannya ke mana? Ketiadaan permulaan, ketiadaan kesudahan, ketiadaan serupa, ketiadaan berdiri di yang lain. Ketiadaan berbilang-bilang. Itu dia panggil sifat salbiyah. Ngapa molek lah sebut ni nafsiyah. Wujud. Sebut salbiyah. Kita ambil 2 je minggu ni. Ma'ani maknawiyah insya-Allah minggu depan. Bagi dah ni. Bagi dah. 2 ni pula sejam setengah. Hidayatul Salikin tak dang. Minggu depan molek tanya. Nafsiyah mana? Salbiyah mana? Tak boleh, tak alih. Mana kamu? 2 je ni. Nafsiyah dan salbiyah. Ma'ani mana kita sambung semula. Sifatun ma'aniyun, beberapa perkara makna. Umpama kudrah yang ada pada zat Allah. Umpama kudrah, situ macam tak ada ta marbutah dah. Qaf dal ra sahaja. Nombor ta marbutah satu. Umpama kudrah yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.